الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya kita diberikan kesempatan dan kelebihan dari Allah Azza wa Jalla, kesihatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan menjadikan setiap amalan kita amalan yang ikhlas Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita semuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan Zulhijjah ini yang telah masuk pada 8 Zulhijjah, insya-Allah besok hari ke-9 dalam bulan Zulhijjah, bolehlah sama-sama kita mengingatkan diri kita untuk melaksanakan puasa hari Arafah, yang mana seperti mana hadis Nabi SAW, Nabi katakan Yaum Arafah, puasa pada hari Arafah, yukaffiru sanatain, menghapuskan dosa selama 2 tahun. 2 tahun sebelumnya dan 2 tahun yang akan datang. Maka dalam perbahasan ini tuan-tuan, kita melihat tentang kelebihan dalam bulan Zulhijjah, bahawa Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai daripada amalan-amalan soleh yang lain pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka memperbanyakkanlah kita akan amalan soleh kita, memperbanyakkanlah akan ibadat kita tuan-tuan. Mudah-mudahan dia mendapat keberkatan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan berahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung ataupun kita berbahaskan berkaitan dengan surah An-Nur, pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20, berkaitan dengan hadisul ifki, iaitu fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana hadisul ifki dalam surah An-Nur, di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ialah berkaitan dengan fitnah, berita fitnah kepada ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari ketika mana dalam satu peristiwa peperangan, maka Aisyah radhiyallahu anha telah menarik anak panah dalam pemilihan, yang mana kalau kita lihat setiap peperangan baginda Nabi SAW akan bawa isteri-isteri Nabi SAW. Dan pada ketika peperangan tersebut, peperangan Bani Quraizah, iaitu Nabi SAW telah mengundi, maka Aisyah menarik dan terkena pada undian pada ketika itu cabutan undi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah ikut dalam peperangan tersebut, dan ketika mana balik daripada peperangan, Aisyah radhiyallahu anha dia ditinggalkan oleh tunggangannya. Maka ketika itu kumpulan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Taala dah balik. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha dia pergi menunaikan hajat. Kemudian ketika mana dia nak balik semula ke unta dia tengok unta dia telah hilang, ataupun rombongan orang mukmin pada ketika itu telah berangkat. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha dia duduk termenung di situ kerana nak mencari kandungannya, rantai emas dia, rantai dia. Lalu ketika itu ada seorang lelaki bernama Safwan bin Attal yang datang, yang dia merupakan orang yang diamanahkan oleh baginda Nabi SAW untuk memerhatikan manakah anggota-anggota tentera Islam yang tercicir di belakang, ataupun unta-unta orang Islam yang tercicir di belakang. Maka Safwan bin Attal ini diperintahkan untuk jaga, tarik balik dan bawa semula kepada kumpulan orang Islam tersebut. Maka ketika mana Safwan bin Attal dia tengok tempat duduk pelana di atas unta Aisyah itu kosong, maka Safwan bin Attal terus pergi cari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu dia melihat Aisyah dalam keadaan yang berhijab, dalam keadaan dia tutup seluruh badannya. Maka ketika itu Safwan bin Attal mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika itu Safwan bin Attal dia menarik unta dia dan menurunkan unta, dan Aisyah naik ke atas unta tersebut, dan Safwan bin Attal menarik unta tersebut sampailah kepada tentera orang Islam. Dan ketika mana sampai di Madinah, apa berlaku tuan-tuan? Ini dikatakan hadisul ifki. Orang-orang munafik, orang-orang yang tidak redha kepada Nabi SAW telah menuduh dan telah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan bahawa Aisyah telah melakukan perzinaan bersama dengan Safwan bin Attal. Dan ketika itulah tersebarnya berita sehingga 1 bulan yang lebih tuan-tuan, baginda Nabi SAW tak berkata dengan Aisyah. Dan Aisyah sendiri tidak mengetahui apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha.
Maka saban hari tuan-tuan Aisyah merasa sakit disebabkan tekanan-tekanan. Orang kita hari ini tuan-tuan kita lihat, kalaulah dia terkena dengan tekanan, kita akan jadi mental tuan-tuan. Kita akan sakit hati. Bila kita sakit hati, orang tak percaya cakap kita dan orang tak menyebelahi kita dan sebagainya, dia akan menyebabkan kita rasa makin lama makin sakit. Asalnya mungkin kita tak sakit, tetapi disebabkan tekanan-tekanan yang terkena pada kita tuan-tuan akan menyebabkan kita rasa sakit tuan-tuan, dan bahkan boleh menyebabkan kepada kematian. Sebab itu kalau kita lihat tekanan ini tuan-tuan menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha menjadi sakit. Dan ketika itu Aisyah dia mengharapkan bahawa daripada Allah Subhanahu wa taala untuk turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada ketika itu tuan-tuan, setelah berlalu sebulan, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Aisyah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, berita gembira kepada kau, Allah Azza wa Jalla telah membersihkan namamu daripada fitnah tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha dia menolak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah mengatakan, aku takkan berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan aku bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu nak katakan bahawa tuan-tuan, peranan fitnah ini merupakan benda yang sangat-sangat terkeji. Kerana apa tuan-tuan, nanti kita akan ceritakan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita tuan-tuan berkaitan dengan fitnah ni. Fitnah ni bukan perkara-perkara yang simple, dan bahkan omong-omong kosong ini adalah benda-benda yang akan menyebabkan terjadinya huru-hara yang teramat sangat dalam kelompok-kelompok masyarakat kita. Dan begitu juga kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi yatawalla kibrahu minhum lahu 'azabun 'azim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tuan-tuan, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan dusta itu adalah satu golongan di antara kamu. Janganlah kamu menyangka akan mendatangkan keburukan bagi kamu itu, bahkan akan mendatangkan kebaikan bagi kamu. Allah Azza wa Jalla memberikan satu semangat kepada kita tentang musibah, tentang bala yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita. Kadang-kadang kita melihat dengan bala yang Allah datangkan kepada kita ini merupakan satu perkara yang Allah nak merendahkan kita. Hakikat sebenar tidak. Hakikat sebenar Allah Subhanahu wa taala nak menaikkan darjat kita, nak menaikkan makam kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabba Allahu al-qauma ibtalahu, faman rida falahu rida, wa man sakhata falahu sakhat." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang itu, Allah Azza wa Jalla akan memberikan ujian kepada dia. Faman rida falahu rida. Siapa yang redha terhadap ujian tersebut, maka Nabi katakan falahu rida, maka baginya redha Allah Azza wa Jalla. Wa man sakhata falahu sakhat. Dan barang siapa yang mengeji dan menghina bala tersebut, maka Nabi katakan baginya adalah keburukan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla ceritakan kepada kita, "Hei Aisyah, janganlah engkau menyangka bahawa fitnah yang ditaburi oleh orang-orang musyrik, ditaburi oleh orang-orang munafik ini kepada engkau merupakan satu perkara yang buruk kepada engkau. Tetapi sebenarnya hakikat di sisi Allah Azza wa Jalla iaitu kebaikan yang Allah nak berikan kepada engkau." Bayangkan tuan-tuan, kalaulah tak terjadi fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha tuan-tuan, apa akan berlaku? Iaitu orang akan barangkali dia mengata. Tetapi asbab daripada fitnah tersebut, Allah Azza wa Jalla menurunkan surah dalam surah An-Nur yang mana membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, Allah katakan tiap-tiap seorang daripada mereka menanggung dosa yang diperbuatnya, dan orang-orang yang memikul dosa yang terbesar di antara mereka baginya seksa yang besar pula. Tiap-tiap orang ni tuan-tuan, seperti mana dalam ayat Allah katakan, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau kamu buat salah, kalau kau buat salah, kau tanggung dosa kau sendiri. Sekiranya kau berfitnah, engkau akan tanggung dosa kau sendiri, dan kau tidak akan terpalit dengan dosa-dosa orang lain. Maka dalam hal ini tuan-tuan, bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan satu semangat kepada Aisyah.
Aisyah, jangan engkau putus asa. Rahmat Allah Azza wa Jalla maha luas, rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu peringatan kepada kita, tuan-tuan, dengan mengatakan laula istami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairun wa qalu hadha ifkum mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ketika kamu mendengar kabar itu, mengapa tidak menyangka orang-orang mukmin di kalangan lelaki dan orang-orang mukminah di kalangan perempuan dengan sangkaan baik sesamanya, lalu berkatakan kepada mereka ini adalah tuduhan semata-mata dan pembohongan semata-mata. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi tahu kepada kita satu poin, tuan-tuan, iaitu kita sebagai orang yang beriman pada Allah Ta'ala, peranan kita ialah husnuzon, ialah sentiasa berhusnuzon dengan orang lain. Tidak boleh untuk kita, tuan-tuan, bila dengar satu perkara terus kita suuzon dengan orang. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan kepada kita. Kalau kita ni orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita di antara orang yang mukminah kepada Allah Azza wa Jalla, datang macam mana sekalipun tuduhan yang berat, perzinaan ke, penyelewengan ke dan sebagainya, perkara yang pertama ialah husnuzon. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan kepada kita. Bukan apabila kita dengar daripada mulut orang lain, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, maka kita mempercayai perkara-perkara tersebut. Maka dalam hal ni Allah SWT katakan laula iz, bila Allah Azza wa Jalla gunakan dalam Al-Quran dengan menggunakan iz, kalimah iz dan iza adalah benda yang berbeza. Iza barangkali terjadi, ketika mana terjadi, maknanya ialah barangkali terjadi. Tetapi bila Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimah laula iz, makna iz tu ialah ketika mana zaman Aisyah telah terjadi dan barangkali perkara ini akan berterusan sampailah hari kiamat. Perkara tersebut pasti akan berlaku. Maka Allah Azza wa Jalla bagi tag point yang pertama. Allah katakan, kenapa kamu wahai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bila kamu dengar tuduhan-tuduhan yang berat sedemikian kepada Aisyah dan bahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kamu tak bersangka baik terdahulu, tetapi kenapa kamu terus terima saja apa yang diperkatakan oleh mereka? Maka ketika itu Allah Azza wa Jalla katakan kepada kita, bila kamu dengar su'uzan orang lain, maka perkara yang pertama kamu kena patut katakan ialah barangkali ada asbab musabab yang lain. Maknanya ialah kita tanamkan husnuzan dalam diri kita. Tak boleh untuk kita dengar rahsia daripada syaitan, tak boleh kita dengar bisikan daripada syaitan, maka kita menyampaikan perkara-perkara tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa in lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, mengapakah poin yang kedua, mengapakah mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi untuk menetapkan tuduhan tersebut kalau benar mereka melakukan. Dan kalaulah mereka tak dapat nak menyatakan 4 orang saksi, maka mereka adalah orang yang pembohong. Di sini poin yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kamu nak menuduh orang boleh, tak ada masalah. Kita nampak kesalahan dan sebagainya, kemaksiatan dan sebagainya, kita mungkin boleh tuduh. Tetapi ingat, tuduhan tersebut bukan semena-mena hanya dengan tuduhan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'id lam ya'tu bi syuhada, maka engkau datangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi ni, tuan-tuan, bukan mudah-mudah, tuan-tuan. Nak menetapkan had bukan mudah. Dan bahkan kalau kita lihat dalam persaksian berkaitan dengan hukuman had dan persaksian dalam perkahwinan, tuan-tuan, persaksian wanita tidak diterima. Dan bahkan saksi tersebut mesti adil. Dalam kitab Fimin Haji, Dr. Mustafa Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membahaskan berkaitan dengan dalam penyaksian, kriteria orang yang boleh menjadi saksi, salah seorang ni ialah mesti adil. Adil tersebut, tuan-tuan, kita lihat bagaimana nak jadi orang yang menyaksikan untuk hukuman had, contoh hukuman hudud, potong tangan, rejam dan sebagainya. Dia katakan, sampaikan nak bagi tahu adil tersebut, dia tak pernah kencing diri. Agak-agak kita pun tadi kan? Sampaikan tak pernah kencing diri, itu baru dikira sebagai adil. Kalau orang tersebut pernah kencing diri, tertolak keadilannya, makna tidak warak bagi dia. Kalaulah dalam kes
kencing berdiri pun dia boleh buat, tuan-tuan. Apatah lagi dalam keadaan penyaksian, mungkin boleh dia menipu. Dan bahkan dalam hal ini, sebab itu kita katakan, untuk menentukan had bagi seorang tuntutan bukan mudah-mudah. Kita katakan, saya dengar dia bunyi macam dia berzina. Kenapa saya dengar bunyi dia mengengek dan sebagainya? Barangkali dia tengah urut kaki, kaki seliuh, tuan-tuan, sakit, tuan-tuan, mengengek dia, tuan. Tapi kita kata kau dah berzina ni. Sebab apa? Sebab aku dengar kau bunyi mengengek. Maka dalam bab tersebut, tuan-tuan, dengar tidak boleh dijadikan sebagai saksi, melainkan dengan biji mata, kedua biji mata kita, tuan-tuan, kita nampak, istilah ulama katakan, seperti mana keris masuk dalam sarung, tuan-tuan. Itu baru boleh dijatuhkan hukuman had. Tetapi dilihat juga kepada orang yang mengatakan saksi tersebut. Pernah tak dia ni mencuri? Pernah tak dia ni berzina? Pernah tak dia ni minum arak, main judi dan sebagainya? Maka perkara-perkara tersebut, tuan-tuan, benda yang sangat-sangat syadid, sangat-sangat ketat dalam penentuan hukuman tuduhan kepada seseorang. Dan begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, tuan-tuan, kafa bil mar'i kadhbun yuhaddithu bima kulli ma sami'a. Nabi katakan cukuplah seseorang itu boleh dituduh sebagai penipu dan juga pembohong bila dia dengar saja daripada mulut orang lain, kemudian disampaikan kepada orang lain. Dia tak siasat, tuan-tuan. Dia tak tengok betul ke tidak perbuatan zina dan sebagainya. Lalu dengan perkara tersebut dia dengar saja lalu disampaikan ni, sampaikan timbul perbalahan, sampaikan maruah orang tersebut tercemar dan sebagainya. Golongan yang sedemikian, tuan-tuan, bila dia dengar saja kemudian disampai, dia dengar saja disampai, Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i kadhbun yuhaddithu bima kulli ma sami'a. Cukuplah orang tersebut dia ceritakan benda yang dia dengar, sedangkan dia tak tahu benda tersebut sahih ataupun tidak, maka orang tersebut dianggap sebagai pembohong dan penipu juga. Maka dalam hal ini, bila dikatakan dah bil tuhmati bil kadhbi, ditohmah dengan penipu, tuan-tuan, dia cakap apa sekalipun, tuan-tuan, tak boleh dipakai. Dan lebih syadid lagi, lebih ketat lagi, tuan-tuan, bila orang tersebut dianggap sebagai perawi hadis, orang yang dianggap sebagai orang yang meriwayatkan hadis. Bayangkan, tuan-tuan, seorang sahabat, seorang tabi'in, seorang ulama hadis, dia berangkat dalam perjalanan dalam 1000 km, tuan-tuan, semata-mata nak mendapatkan satu hadis. Datang ke tempat syekh tersebut, tuan-tuan, dia tengok syekh tadi, tuan-tuan, dia ada benda kedai. Dia ambil topi tersebut, tuan-tuan, lalu dipanggil kedai. Dia ambil topi dan dia terbalikkan. Beranggapan kedai tersebut beranggapan bahawa dalam topi tersebut adanya makanan. Maka bila kedai itu datang, tuan-tuan, dia ambil kedai tersebut lalu diikat. Bayangkan ulama hadis tadi, tuan-tuan, dah merantau 1000 km. Merantau 1000 km nak dapatkan hadis daripada ulama tersebut. Bila dia tengok saja perbuatan yang dilakukan oleh ulama hadis tadi, tuan-tuan, dia terus tinggal, tuan-tuan. Dia balik, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Dia kata kalau binatang pun boleh ditipu, tuan-tuan, apatah lagi dengan hadis Nabi SAW. Maka sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa kafa bil mar'i tuhmatun bil kadhbi yuhaddithu bima kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dilabel sebagai penipu, pembohong, pembongak bila dia menceritakan segala perkara-perkara yang dia dengar tanpa dia menyiasat. Maka dalam hadis ini, dalam ayat ini, Allah katakan laula ja'u alaihi bi'arba'ati syuhada, kalaulah tidak kamu mendatangkan 4 orang saksi terhadap tuduhan yang kau lemparkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan juga orang-orang yang beriman dan orang-orang mukminah, maka mereka itu di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang penipu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-14, Allah mengatakan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afaqtum fihi 'adzabun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika tiada kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu dan juga rahmatnya di dunia dan juga di akhirat, nescaya kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat-sangat dahsyat terhadap tuduhan yang kamu lemparkan. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan, kita lihat orang yang melemparkan tuduhan zina, maksiat dan sebagainya kepada Aisyah, kepada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah SWT mengatakan kalau kamu dah tertuduh, kalau kamu dah melakukan tuduhan tersebut tanpa membuat penyaksian, tanpa membuatkan pemantauan, penelitian dan sebagainya, maka Allah Azza wa Jalla katakan Allah Maha Pengampun.
kamu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah takkan tutup pintu taubat. Allah takkan tutup pintu taubat. Allah sentiasa membukakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan rahmat Allah Azza wa Jalla seperti mana dalam hadis qudsi muttafaqun alaih, Nabi katakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku ini melebihi daripada kemurkaan aku. Maknanya Allah Azza wa Jalla ni dia bagi peluang kepada kita. Kalaulah bukan disebabkan rahmat Allah kepada kita, tuan-tuan, Allah dah bala kita, tuan-tuan. Cakap tipu sikit, tuan-tuan, Allah terus bakar. Cakap tipu sikit, Allah terus turun azab dan sebagainya. Allah terus timbul dalam tanah, Allah runtuhkan rumah dan sebagainya. Tapi Allah Azza wa Jalla tak buat begitu. Allah Azza wa Jalla masih lagi berikan peluang dan peluang kepada kita. Taubatlah pada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan perkara-perkara tersebut, berlaku adillah, tabayunlah dalam setiap perkara yang kamu dapat. Bukan hanya semata-mata kita dengar daripada orang lain, kemudian kita terus sampaikan, kemudian kita tak nak bertaubat, kita tak nak minta maaf kepada orang yang kita buat tuduhan tersebut. Maka dalam perihal ini Allah Azza wa Jalla tekankan, kalau kamu tak bertaubat, kalau kamu tak minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, tak minta ampun kepada orang yang kamu buat tuduhan tersebut, jangan kamu risau, kamu tunggu di akhirat. Allah Azza wa Jalla berikan peluang ketika mana kita di dunia. Tetapi setelah mana kita menutup mata kita, ketika itu peluang kita dah habis. Dan Allah Azza wa Jalla akan beri peluang yang kedua, iaitu untuk berhujah di hadapan orang tersebut, untuk mengatakan benar kau tuduhan kepadaku. Maka kita orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, kita orang yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, kita kena ingat, tuan-tuan, kita ada yaumul hasyar. Kita ada hari perhimpunan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita ada hari kita dihitung dan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu dinamakan yaumul hisab. Kita ada dinamakan sebagai hari pengadilan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan pada ketika itu, tuan-tuan, kita dah tak boleh nak lari ke mana, kita terpaksa berhadapan. Maka Allah Azza wa Jalla pesan kepada kita, Allah masih lagi berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka gunakan peluang yang seada, yang sebaik mungkin, tuan-tuan, untuk kamu gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang ke-15, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi al-'azim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iaitu ketika kamu menceritakan dengan lidahmu dan menuturkan dengan mulutmu akan sesuatu perkara yang kamu tidak ketahui sebenarnya, dan pada sangkaan kamu perkara itu kecil saja, tidak berdosa, padahal ianya adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulan daripada ayat yang ke-15, tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla beri kepada kita tiga kecelaan yang Allah berikan kepada orang yang memfitnah. Tiga celaan yang Allah berikan kepada orang yang memfitnah. Yang pertama, apa sebab Allah cela, tuan-tuan? Yang pertama, mereka menceritakan dengan lidah mereka. Sebab itu baginda Nabi SAW, ketika mana Nabi ditanya tentang apakah amalan yang dapat memasukkan seorang itu ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla, Nabi kata apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Kamu bertakwa pada Allah Azza wa Jalla dan kamu berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka ini adalah amalan yang Nabi SAW berikan penekanan kepada kita. Macam mana sekalipun kita jahat, tuan-tuan, takwa pada Allah Azza wa Jalla dan akhlak yang baik perlu untuk kita ada. Jangan dahlah jahat, takwa pada Allah tak ada pula, tuan-tuan. Perangai buruk, memang nak katakan na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi ditanya, apakah perkara yang menyebabkan seorang itu masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla? Nabi katakan, al-famu wal-farj, iaitu lisan kamu, lidah kamu, dan juga kemaluan. Dua perkara yang Nabi SAW tekankan kepada kita. Mayyadmud li, barang siapa yang mampu memberi jaminan kepadaku, admanna lahu jannah, aku akan berikan jaminan kepada dia akan syurga Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mampu untuk menjaga ma baina lihyaihi, siapa yang mampu menjaga di antara janggut dia, maksud janggut ni mulut dia, lidah dia dan sebagainya, dan di antara fakhidaihi, dan di antara celah kangkang dia, iaitu kemaluan dia, Nabi katakan admanna lahul jannah, aku berikan jaminan kepada dia, dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu penekanan Nabi SAW, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman pada hari kiamat, falyakul khairan, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Aw liyasmut, kalau kamu tak mampu nak berkata yang baik, ataupun kamu tak tahu tentang satu perkara tersebut, tuan-tuan, aw liyasmut, maka berdiam diri. Kita tak tahu tentang satu perkara tersebut, tetapi dengan tidak menterbayun, tidak mencari penyelesaian dan sebagainya, tetapi kita membawa cerita-cerita yang tak benar kepada orang lain, sehingga akan menyebabkan menjadi perbalahan dalam masyarakat dan sebagainya. Maka perkara tersebut Nabi SAW dah tekankan kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan juga beriman dengan hari kiamat, berkata dengan perkataan yang baik. Awil yasmut, ataupun berdiam diri, itu yang paling terbaik. Maka ini adalah di antara sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencela seseorang, disebabkan pembohongan itu dilakukan dengan lidah mereka sendiri. Dan kemudian dikatakan yang kedua ialah kata-kata yang tidak difikirkan terlebih dahulu. Allah Azza wa Jalla cela seorang itu, dia dapat maklumat tetapi dia tidak menghadamkan, dia tidak menyeimbangkan antara yang hak dan juga yang batil. Dia tidak boleh melihat mana yang benar, mana yang salah. Dia dapat terus sampai, dapat dia terus sampai, walaupun cerita tersebut adalah cerita yang tidak benar dan cerita tersebut adalah cerita yang fitnah, maka Allah Azza wa Jalla mencela orang tersebut dengan Allah mengatakan innallahi azim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab mereka itu dengan azab yang sangat-sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dikatakan menganggap perkara itu kecil sahaja, sebagai tidak bererti, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar dosanya. Layak benar orang yang memperkatakan mendapat siksaan yang sangat besar. Dia kata, alah saya bergurau ya, tak ada pun nak cakap betul-betul pun, sekadar bergurau ya, kan? Orang macam ni tu kan memang dah, saya ingatkan benda ni betul, kan? Tanpa dia minta maaf, tanpa dia minta penelitian dan sebagainya. Maka hal tersebut Allah katakan kamu menyangka tuduhan ini sebagai tuduhan yang kecil, tapi sebenarnya di sisi Allah Azza wa Jalla benda tersebut adalah benda yang sangat-sangat teruk, sehingga menyebabkan fitnah, sehingga akan memalukan orang yang lain. Bayangkan kita fitnah orang berzina, tuan-tuan, orang kita zina, kita tuduh orang tersebut dah berzina. Pertama, maruah keluarga dia hilang. Yang kedua, maruah diri dia hilang. Yang ketiga, andai katalah orang nak kahwin dengan dia dan sebagainya, agak-agak ada tak orang nak kahwin, maka benda-benda macam ni dia akan menyebabkan impak yang sangat besar, impak yang sangat-sangat teruk dalam masyarakat kita, seandainya perkara-perkara ini tidak diteliti dalam kehidupan masyarakat kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu sekadar kesimpulan kita pada ayat yang ke-10, yang ke-11 sehingga ayat yang ke-15. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya, masih lagi dalam teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa hadisul ifki, hadis fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan segala amal soleh kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah redha terhadap kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.